Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan. Pada hari ini kami akan meneruskan perbincangan dengan tajuk perspektif kenakalan dan keganasan di sekolah. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami. Saya Mahzus Irfan bin Asmat, nombor matrik di 2023 1106766 dan rakan saya. Dan saya Muhammad Daniel Amin bin Syarif di 2023 1106745. Terdapat beberapa topik yang kami akan ulaskan dalam pembentakan ini, iaitu yang pertama adalah pengenalan, proses sosialisasi iaitu ganjaran dan hukuman, persekitaran sekolah dan delinkuensi, masalah pembelajaran dan delinkuensi di sekolah, ponteng sekolah dan delinkuensi, penyingkiran dari sekolah iaitu pengantungan dan pembuangan, seterusnya program sekolah alternatif, jumlah jenayah di sekolah, tembakan sekolah. Baik, kita masuk kepada pengenalan. Punca keganasan dalam sistem sekolah. Yang pertama adalah sistem sekolah itu sendiri. Yang kedua, masalah kewangan. Yang ketiga, kekurangan peralatan murid berkeperluan khas. Yang keempat, bilik darjah yang sesak. Dan yang terakhir adalah bangunan yang usang. Contoh keganasan di sekolah awam adalah dibuli oleh rakan sebaya dan juga adalah gaduh bertumbuk. Yang ketiga, penderaan fizikal oleh rakan sebaya. Keempat, pembunuhan watak. Kelima, gangguan seksual. Dan yang terakhir adalah takut menjadi mangsa, pergi dan balik dari sekolah. Usaha untuk membendung atau menghadkan penganiayaan ini boleh melalui daripada program kepolisian bersama belia, program pegawai sumber sekolah, program keselamatan sekolah, dan yang terakhir adalah daripada kerjasama polis dengan sekolah dan masyarakat. Baik, kita masuk kepada 7.2 iaitu proses sosialisasi, ganjaran dan hukuman. Terdapat dua jenis tuduhan, iaitu yang pertama, sekolah telah gagal sebagai institusi sosialisasi, dan yang kedua, kegagalan murid dalam mata pelajaran akademik. Baik, kita masuk kepada punca masalah disiplin. Yang pertama, pengurangan rasa hormat oleh golongan belia terhadap golongan dewasa. Sikap tidak peduli pelajar. Ibu bapa yang mempunyai masalah kewangan yang serius, persekitaran rumah yang kurang disiplin, keperluan untuk dilayan dibawa oleh pendedahan berterusan kepada media massa, gagal menumpukan perhatian dalam kelas untuk jangka masa yang panjang. Itu adalah antara punca-punca disiplin, masalah disiplin pelajar. Kita masuk kepada sekolah berfungsi sebagai pencegahan kenakalan. Sekolah perlu memberi peluang kepada murid untuk menyertai program kurikulum yang ada di sekolah. Kita masuk kepada 7.3, persekitaran sekolah dan delinkuensi. Yang pertama adalah gaya pembinaan bangunan juga mempengaruhi sesuatu delinkuensi. Yang ketiga, penyatuan daerah menjadi sekolah pusat yang besar. Seperti daerah-daerah yang besar mempunyai satu sekolah sahaja, itu juga menjadi pengaruh terhadap delinkuensi. Yang ketiga, masalah bajet yang telah memaksa penciptaan kelas besar dan hubungan pelajar-guru yang formal. Yang keempat, pengkomputeran penjadual dan penggradean. 7.3.1, iklim sekolah dan gangguan sekolah. Konsep iklim sekolah terdapat ada 6, iaitu corak komunikasi. Yang kedua, hubungan peranan antara pelajar dan kaki tangan. Yang ketiga, norma tentang corak pengaruh, tingkah laku yang sesuai. Yang keempat, corak persahabatan antara rakan pelajar. Yang kelima, perlindungan daripada penganiayaan. Yang terakhir adalah langkah-langkah disiplin di dalam sekolah. Skala pengukuran iklim sekolah. Yang pertama, ciri-ciri pelajar termasuk penlibatan dalam aktiviti sekolah, penyatuan rakan sebaya yang positif, kepercayaan kepada peraturan sekolah, menghormati pelajar, usaha di sekolah dan ganjaran sekolah diberi.
pengukuran iklim psikososial. Yang pertama, persepsi keselamatan sekolah, kejelasan peraturan, keadilan peraturan, menghormati pelajar, pengaruh pelajar dalam hal ehwal sekolah, dan yang terakhir, perancangan dan tindakan pentadbiran. Baik, kita masuk pula kepada 7.3.2 iaitu use of medication as a control mechanism. Gangguan yang paling kerap didiagnosis yang dikenali dengan terapi dadah di sekolah adalah gangguan kurang perhatian iaitu ADD. Watak-watak ADD iaitu lalai, impulsif dan tingkah laku hyperaktif. Dadah yang kerap digunakan untuk mengendalikan kanak-kanak yang mempunyai ADD ini ialah Ritalin. Fungsi ubat Ritalin ini mengekalkan kawalan yang betul terhadap tingkah laku murid di dalam bilik darjah. Dan yang kedua adalah membangunkan hubungan sosial dengan orang yang berdekatan dengan mereka. 7.3.3 iaitu aspirasi pelajar, takut gagal dan delikuen. Yang pertama, lulus sekolah menengah dilihat sebagai tiket untuk mencari pekerjaan. Maksudnya di sini selepas sekolah menengah mereka lebih untuk mencari pekerjaan berbanding untuk menyambung pelajaran. Yang kedua, walau bagaimanapun kos pendidikan kolej telah meningkat sehingga menyukarkan ibu bapa yang berpendapatan sederhana. Ibu bapa yang berpendapatan sederhana ini tidak mampu untuk membiayai anak mereka ke kolej kerana pendidikan kolej telah meningkat dari masa ke semasa. Yang ketiga, sekolah menengah bagi setengah orang dilihat sebagai satu fasa yang berlalu dalam hidup mereka yang perlu dilalui, tetapi tidak bermakna. Kita masuk kepada tingkah-tingkah laku yang menyimpang iaitu delinquen. Yang pertama, kemusnahan harta benda. Yang kedua, pembulian pelajar. Yang ketiga, minum alkohol dan penggunaan dadah. Dan yang keempat, tidak mematuhi peraturan dan undang-undang. 7.4 iaitu masalah pembelajaran dan delinkuensi di sekolah. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran lebih cenderung untuk mengganggu di sekolah serta lebih cenderung untuk menjadi agresif dan memusnahkan harta benda. Masalah pembelajaran menyumbang kepada kurangnya pencapaian akademik, kawalan impuls yang lemah, toleransi kekecewaan yang rendah, ketidakupayaan untuk memahami isyarat sosial, dan yang terakhir, tingkah laku agresif. Kita masuk kepada 7.5 iaitu konteks sekolah dan delinkuensi. Terdapat dua kategori utama pelajar tidak tamat sekolah menengah. Yang pertama pelajar tercicil secara sukarela. Di sini bermaksud pelajar itu secara sukarelanya keluar daripada sekolah kerana punca-punca yang tertentu. Yang kedua, pelajar dipaksa keluar dari sekolah. Yang ini bermaksud pelajar itu membuat kesalahan ataupun melanggar undang-undang sekolah dan pelajar itu dipaksa keluar dari sekolah. Alasan pelajar meninggalkan sekolah secara sukarela, ini adalah punca-puncanya: pengasingan dari sekolah, kegagalan dalam subjek, keadaan keluarga, asal usul etnik, kemiskinan, halangan bahasa ataupun adat resam keluarga, keadaan fizikal atau mental pelajar, mencari pekerjaan, hubungan sosial lemah dengan guru dan sesama pelajar, dan yang terakhir mengelakkan daripada dibuli dan diejek. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan iaitu dengan tajuk penyingkiran dari sekolah iaitu penggantungan dan pembuangan.
Kesimpulan utama yang dicapai dalam kajian oleh Hitchfield 2008 ialah asas tradisional untuk mendispens disiplinan hukuman kepada pelajar kerana melanggar peraturan. Antara beberapa perkara yang mereka telah langgar antaranya menceroboh, kerosakan harta benda kecil, masuk tanpa kebenaran ke dalam bangunan. Seterusnya, dasar toleransi sifat telah menyebabkan kemerosotan dalam budi bicara pentadbir sekolah dan dalam membuat keputusan. Pelbagai kod berkaitan dengan bilangan hari yang dibenarkan untuk pengantungan kerana melanggar peraturan. Dua tingkah laku tersebut antaranya keagresifan dan kemahiran pelajar yang lemah. Seterusnya, kita beralih kepada program alternatif sekolah. Pengaturcaraan alternatif digunakan oleh kebanyakan daerah sekolah untuk pelbagai pelajar. Ini termasuk mereka yang berkeperluan khas yang tidak mempunyai keupayaan untuk belajar atau menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah, seperti pelajar yang telah digantung sekolah untuk tempoh lama atau dibuang kerja. Terdapat beberapa faktor dalam program alternatif ini, antaranya adalah perhatian individu, yang kedua kontraksi tingkah laku, dan yang ketiga bantuan dengan pelajar program khas. Terdapat beberapa jenis keperluan pelajar, antaranya yang pertama adalah keselamatan, yang kedua keperluan sosial, yang ketiga harga diri, dan yang keempat penyempurnaan kendiri. Seterusnya adalah jumlah jenayah di sekolah. Ciri-ciri pesalah iaitu kawan-kawan, rakan sekelas, jiran, adik-beradik. Jenis senjata yang biasa digunakan adalah senjata peribadi seperti tubuh badan. Seterusnya adalah pistol dan senjata api. Kategori umur yang mendominasi bagi pesalah yang diketahui ialah dalam lingkungan 13 hingga 15 tahun dengan peratusan 38%, diikuti oleh kategori umur 16 hingga 18 tahun dengan peratusan 30.7%. Jantina pesalah yang diketahui kebanyakannya adalah lelaki dengan peratusan 76.6%. Kaum pesalah yang diketahui ialah 71.1%, iaitu kaum berkulit warna putih, dan seterusnya 27.4% adalah kaum yang berkulit gelap, dan semua kaum lain yang kurang daripada 2%. Seterusnya adalah jenis kesalahan yang dilaporkan. Serangan mudah merupakan kategori terbesar, diikuti oleh yang pertama ugutan, rogol secara paksa, pembunuhan secara cuai, serangan teruk, penculikan, rogol berkanun. Program anti-buli dan program keselamatan yang dipertingkat mempunyai kesan ke atas pelaporan dan pengesanan jenayah. Jenayah harta tanah di sekolah. Jenayah harta benda yang sering dilakukan di sekolah termasuklah pencuri atau pecah amanah, kemusnahan harta benda atau vandalism, pecah dan masuk, kesalahan harta curi, pembakaran, kecurian kenderaan bermotor. Seterusnya, tangkapan jenayah di sekolah. Program pencegahan keganasan membantu mengurangkan peluang untuk tingkah laku jenayah dan secara berkesan mengarahkan golongan muda untuk menyelesaikan konflik dan meluahkan perasaan dengan selamat. Seterusnya adalah tembakan sekolah. Yang pertama yang kita akan kupaskan di sini adalah mangsa keganasan sekolah. Antara faktor peningkatan risiko pelajar menjadi pelaku keganasan antaranya mempunyai sejarah keganasan terdahulu, yang kedua terlibat dengan penggunaan dadah, alkohol atau tembakau, mempunyai persatuan yang bermasalah, menjadi ahli keluarga yang tidak teratur, mempunyai grade yang lemah di sekolah dan hidup dalam masyarakat yang dilanda kemiskinan. Seterusnya adalah program keselamatan untuk mencegah tembakan dan keganasan sekolah. Antara beberapa jenis model keselamatan iaitu model keselamatan peribadi, dasar dan program keselamatan, model pentadbiran sekolah.